بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam My Quran Time dan hari ini kita sudah berada di halaman yang ke-443. Dan hari ini saya tidak berseorangan, subhanallah. Dan hari ini saya bersama dengan guru kita, tetamu kita, Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Masya-Allah, sihat ya? Alhamdulillah saja. Terima kasih banyak Doktor. Jazakumullah khairul jazak kerana dapat bersama berkongsi ilmu dengan kami di My Quran Time pada hari ini. Ya. Dan kita juga nak doakan moga-moga Al-Fadil Ustaz Fazrul terus dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu taala. Cepat sembuh ya Ustaz ya, insya-Allah taala. Jadi Doktor, hari ini kita berada di halaman ataupun muka surat 443 di juzuk yang ke-23 ini. Dan sebelum saya menyerahkan kepada Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Luqman, mari kita sama-sama bacakan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Rabb. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini ayat demi ayat dalam halaman yang ke-443 menjadi syifa, menjadi penyembuh, menjadi ubat, menjadi ubat hati kita insya-Allah taala. Jadi saya serahkan ataupun saya nak jemput Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Muhammad Luqman untuk sama-sama memimpin dan membimbing pengajian kita di halaman yang ke-443. Tafadhal masykurah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi kita dan tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang penonton berahmat Allah sekalian. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan tadabbur ya pada muka surat 443 daripada surah yang memang kita sangat-sangat dekat dengan hati kita, itu surah Yasin. Dan tuan-tuan, untuk sebagai permulaannya, insya-Allah kita akan melihat dulu sinopsis daripada perbincangan kita pada hari ini. Baik. Daripada surah Yasin ayat 41 ke 44 insya-Allah kita akan perbincangkan kapal, kenderaan dan keselamatan sebagai tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua daripada ayat 45 hingga 47, dan sikap orang kafir terhadap takwa, tanda kebesaran Allah dan juga belas kasihan terhadap makhluknya. Dan surah Yasin ini tuan-tuan adalah termasuk di kalangan ayat-ayat surah Makkiyah. Jadi insya-Allah dalam ruang lingkup itu insya-Allah tuan-tuan kita akan sama-sama membincangkan pada pagi ini insya-Allah.
Baik. Muslim-muslim rahmat Allah sekalian, sebagaimana biasalah untuk permulaan ini kita minta dulu kepada Ustaz Ji kita untuk membaca ayat daripada 41 sehingga ayat 44. Kita persilakan dulu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dr. Luqman. 41 hingga 44 ya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih kerana terus bersama dengan Al-Quran, bersama dengan My Quran Time, terus untuk kongsi-kongsikan, sebar-sebarkan, share pengajian kita pada hari ini. Seperti mana kata Al-Fadhil Doktor tadi, surah Yasin memang sangat dekat dengan masyarakat kita, dengan kehidupan kita, dan hari ini kita rasa bersyukur dan bertuah. Kenapa? Kerana kita dapat terus kita nak belajar bermula daripada ayat yang pertama surah Yasin. Hari ini kita nak sambung ayat yang ke-41 sehingga 54. Jadi untuk permulaan ini, mari kita sama-sama mulakan bacaan kita di ayat yang ke-41 sehingga ayat yang ke-44 lah tu. Ya. Okey, ayat yang ke-44 lah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ustaz Ji yang telah membacakan beberapa ayat 41 sehingga ayat 44 kepada kita semua. Dan tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, sebenarnya di dalam setiap ayat Al-Quran ini dia ada rahsia, dia ada intipati, dia ada satu tadabbur ayat yang mana apabila kita renung, kita perhati tuan-tuan, mestilah seseorang itu dia akan mendapat kebaikan daripada perhati ini, daripada tadabbur ini mesti dia dapat kebaikan. Baik, kita perhatikan tuan-tuan dalam ayat 41 itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala iaitu Allah menjadikan manusia ini diangkut ataupun ada kenderaannya yang di atas kapal dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala bawakan perkara seperti itu. Maknanya kalau dalam bahasa mudah, manusia akan berlayar di laut dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Begitu juga dalam bentuk kenderaan-kenderaan yang lain Allah Subhanahu wa taala jadikan juga. Kita kata kapal terbangnya ada, bas ada, kereta ada dan seumpamanya untuk kegunaan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian, Allah boleh sahaja sama ada Allah nak membiarkan manusia itu selamat pun, insya-Allah ramai yang selamat. Dan juga kalau Allah nak tenggelamkan juga, tak ada siapa boleh menghalang. Allah boleh menenggelamkannya. Baik. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Dan ini adalah merupakan satu rahmat. Tidak tenggelam tadi, naik dalam keadaan aman, damai dan seumpamanya itu adalah menunjukkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah penangguhan supaya manusia ini dapat berbuat kebaikan. Boleh jadi di kalangan orang yang naik kapal, kenderaan semua tadi, dalam keadaan demikian,
Boleh jadi dia itu adalah orang yang asim, orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan dulu, insya-Allah. Jadi soalannya kenapa? Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Daripada ayat ini yang sangat-sangat kita perlu untuk kita melihat, ada satu persoalan yang Allah Subhanahu Wa Taala utarakan untuk kita pada hari ini, iaitu tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia mampu, Allah mampu untuk menyelamat, Allah mampu untuk menenggelam. Dalam keadaan Allah ada kemampuan itu, tiba-tiba orang buat baik saja, okeylah, tak ada masalah dah. Betul. Tiba-tiba orang buat jahat, tengok-tengok okey aja, tak tenggelam je. Masya-Allah. Dah tak semayang, tak puasa, buat jahat dengan segala rasuahnya, judinya dan seumpamanya. Cukup lekat dia ini, tetapi okey pula dia. Kenapa orang seperti ini tidak terus Allah Subhanahu Wa Taala balas dan tenggelamkan ia? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, pertama sekali dalam hal ini Ustaz nak sebutkan untuk kita renung bersama-sama berkenaan dengan apabila Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan Allah mampu untuk buat segala-galanya. Menyelamat pun boleh, menenggelam pun boleh, memberi balasan segera pun boleh, memberi azab segera pun boleh. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, orang buat jahat, contoh orang bunuh orang, maka balasan untuk bunuh orang patut dia kena mati masa tu juga. Dia bunuh orang dan mesti mati pada masa tu juga. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak buat begitu. Kenapa? Ayat yang 41 itu menjawab, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Ini satu bentuk rahmat daripada kami dan juga satu bentuk penangguhan. Ustaz Haji, kalau setiap orang pergi mencuri, pergi mencuri, tiba-tiba dengan secara automatik masa mencuri itu terputus tangan dia. Kita boleh cakap, ni mencuri rupanya ni. Betul. Kalau masa dia bunuh orang, tiba-tiba dia mati terus, dia juga mati. Betul. Kalau begitulah keadaannya tuan-tuan, maka itu dia panggil satu pembalasan yang segera. Dan tuan-tuan perlu kita ingat bahawa pembalasan segera ini kebiasaannya Allah tidak buat. Bukan tak boleh buat, kebiasaan. Tujuannya apa? Tujuan inilah tuan-tuan, iaitu wa mata'an ilahin. Orang yang dia buat dosa, tiba-tiba Allah tidak balas secara segera. Buat dosa, tiba-tiba Allah tidak balas secara segera, maka orang ini kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kenapa? Kerana alhamdulillah Allah beri ruang untuk kita fikir balik, salah aku buat ni, untuk kita renung balik ini dosa ni, untuk kita islah balik perkara kesalahan yang kita buat tu, ada ruang untuk berfikir. Ada orang yang buat dosa, dia berasa bangga, pergi ke tempat di Mekah, buat dosa di Mekah. Buat dosa kat sana, okey je, tak ada kena panah peti pun tak ada apa dia kata. Okey je, tak ada masalah, balik sihat je. Dia kata nampak Kaabah kan? Nampak je Kaabah, tidak kata gelap tak nampak, tak nampak je dia kata. Tuan-tuan, dia kena bersyukur, itu rahmat daripada Allah. Kamu ada peluang, ada ruang untuk bertaubat. Masya-Allah. Tak. Bahkan kadang-kadang sebahagian orang, dia tengok dia buat dosa hari-hari, tapi sihat. Allah. Itu dia panggil istidraj. Istidraj iaitu diberi kepada seorang fasik untuk memfasikkan lagi. Benda tu seolah-olah nampak macam baik, sebenarnya tak baik sebenarnya. Tetapi untuk memfasikkan dia. Tetapi tuan-tuan, muslimat rahmat Allah sekalian, dia tengok pula orang yang tiap-tiap hari pergi masjid ni, sembahyang tak khusi. Tak larat pula dia. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, bila keadaan begitu, dia rasa macam, aku buat salah ni rupanya bukan salah, itu sebenarnya Allah sayang juga buat salah. Tidak begitu tuan-tuan. Ini hanyalah satu bentuk penangguhan, illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Jadi tuan-tuan,
Dengan sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan dia punya kuasanya itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang itu adalah sebagai satu kesempatan kepada manusia suruh dia bertaubat. Jadi tuan-tuan, itu untuk pembukaan awal kita ini perbincangan ayat. Dan ustaz nak minta ustaz Haji sikit boleh lagi ke? Boleh. Masya-Allah. Ustaz Haji baca pada ayat yang seterusnya itu. Okey. Ayat 46 dan ayat 47. Ya, silakan. Menyambung tadi ayat. Ya, menyambung tadi insya-Allah. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman di atas 4 ayat yang telah dikongsikan tadi. Kita nak menyambung tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya. Kita nak menyambung bacaan kita di ayat yang ke-45, 46 dan ayat yang ke-47. Kita nak baca sama-sama insya-Allah taala. Jom ibu ayah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Ustaz Haji. Dan sebenarnya lagu apa Ustaz Haji buat tadi? Subhanallah, kalau tak salah kata mungkin ada nahwan kata pun kurdi ke apa tu kalau tak salah tu. Terima kasih Ustaz Haji, saja nak sekap lah. Dia tahu dah, tinggal lagi untuk kita highlight kan tentang taranum yang kita belajar setiap hari tuan-tuan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat yang tadi berkenaan bahawa itu adalah penangguhan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah meminta kepada semua manusia lah, orang yang sama ada orang baik ataupun orang yang asin, orang yang berbuat dosa, untuk kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana manusia ini akan berdepan dengan satu keputusan daripada Allah. Dan Ustaz Haji, kita baca tentang keputusan ini dalam surah Fatihah 17 kali satu hari. Masya-Allah. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang akan memberi pembalasan. Pembalasan di akhirat kelak. Jadi setiap orang tuan-tuan, Ustaz suka sebutkan perkara ini, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Kedua-duanya kena yakin ada hari pembalasan. Kenapa pula gitu? Orang Islam ialah, orang bukan Islam mungkin dia tak percaya. Tak. Dia tetap kena percaya. Kenapa tuan-tuan? Kerana kalau dia tidak percaya, maka untunglah orang yang buat jahat atas muka dunia. Sebab mati saja. Masuk dalam kubur selesai. Walau tidak begitu. Tak begitu. Jadi kalaulah seorang itu meyakini tidak ada balasan di hari akhirat, maka baik buat jahat selalu. Saji. Betul. Kenapa kita tak minum arak sekarang ni? Kenapa? Yalah sebab satu sebab tak boleh lah. Ya, hukum tak apalah. Sebab apa? Sebab nak minum dia tu.
Baik, terima kasih Ustaz. Itu jawapan dalam ayat Quran. Betul. Baik, tuan-tuan, sebenarnya kita tak minum arak pada hari ini adalah sebabnya kerana kita tahu ada balasan. Betul. Itu kita yakin. Jadi kalau tak ada balasan, baik minumlah. Betul. Tak. Jadi untuk apa kita buat baik dalam keadaan tidak ada apa-apa balasan? Tak. Allah ajar keyakinan ini dalam ayat Quran, Maliki yaumiddin, akan ada hari pembalasan. Maka tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, inilah yang Allah sebutkan di hadapan sana. Nah, hadapan tu tak jauh saja. Mungkin hari ini, mungkin esok. Betul. Ma qaddamat liqad. Allah sebut dengan perkataan esok. Maksud esok itu apa dia? Iaitu boleh jadi sangat-sangat dekat. Masya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman di atas kupasan tadi beberapa ayat yang kita baca tadi, ayat 41 hingga 44. Jadi insya-Allah sebelum kita nak berehat, Doktor, kita nak menjengah seketika ke kalimah pilihan kita, ya. Kita nak melihat apakah kalimah pilihan kita untuk halaman 443 pada hari ini, iaitu syahana. Syahana, kalau kita baca tadi di permulaan ayat tadi, fil fulkil mashhun, iaitu kalimah daripada kalimah syahana yang maksudnya memenuhi, 3 kali disebut diulang di dalam al-Quran, iaitu maksudnya memenuhi. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kita dapat perhatikan beberapa ayat yang kita baca, sangat-sangat menarik, Doktor, ya. Kalau kita tengok dari sepintas lalu tadi, antaranya ayat yang ke-44 tu, Allahu Akbar, sangat memberi, orang kata, galakan ataupun satu rasa lega rasa. Sebab illa rahmatan minna mata'an ila hin, kan, melainkan kami selamatkan kerana rahmat yang sangat besar. Kalau ikut yang Doktor sebut tadi, tak boleh nak melangkah kita, tak? Jalan sikit kena selalu audit selalu. Allahu Akbar, betul, ya? Ya, betul. Jadi apa tu? Kalau kita melihat lagi, kita baca tadi sampai ayat yang ke-47 antaranya, ayat yang ke-47 panjang, subhanallah, dan kita nak melihat juga apakah intisari ataupun maksud ataupun tadabburnya dalam ayat yang ke-47 dan ayat yang seterusnya selepas ini, insya-Allah. Namun kita nak berehat dahulu seketika, Doktor. Kita nak mengajak sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, jangan ke mana-mana. Kita nak rehat seketika, bolehlah nak seteguk dua, barangkali melegakan apa tu, dahaga. Kita nak sambung selepas ini ayat yang berikutnya dalam halaman yang ke-443. Jangan ke mana-mana, My Quran Time kembali selepas ini. Kita rehat seketika, insya-Allah. Sambungan dia dapatkan yang original. Sambungan dia dapatkan yang original daripada Allahyarham Ustaz Asri dan juga sahabat-sahabat Rabbani. Apa tu, pergi tak kembali. Kenapa? Kerana nanti sekejap lagi kita akan belajar, masya-Allah. Antaranya kita ingat macam Doktor sebut tadi, habis-habis masuk kubur habis. Sebenarnya tidak, bahkan akan dibangkitkan lagi, ditiup sangkakala, kan, Doktor. Dan juga mereka akan tanya, mana pula ni? Bangkitkan pula ni. Dia akan marah, kan. Jadi nasyid tadi sikit sebanyaklah beri sedikit peringatan pada kita bahawa setiap yang bernyawa itu, kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dibangkitkan untuk Maliki Yaumiddin tadi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Sebelum kita menyambung kupasan daripada Al-Fadhil bahagia Dr. Muhammad Luqman, kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid untuk kita sama-sama ulang kaji apakah kalimah-kalimah ataupun ayat yang kita nak beri perhatian, ulang kaji kita dalam segmen tajwid. Jom kita saksikan. Iaitulah menyempurnakan hukum qalqalah dalam ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat dia yang dipilih ialah
nut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Iaitulah dua kalimah yang melibatkan huruf ta yang bertanda sukun ataupun mati, iaitulah qalqalah sughra, qalqalah kecil sahaja dekat, sebab dia berada di tengah kalimah huruf ta tu, maka kita kena lantunkan dia. Lantunkan lantunan yang paling rendah lah, sughra. Nut'imu man law yasha'ullahu at'amah. At'amah, nut'imu. Jadi itu dua kalimah yang terlibat dengan hukum qalqalah yang kita nak belajar pada hari ini dalam ayat yang ke-47. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah semuanya, bolehlah nanti dalam halaman yang ke-443 ni cuba senaraikan. Cuba senaraikan sambil-sambil minum kopi petang ni ke kan, cuba senaraikan apakah lagi kalimah-kalimah yang terlibat dengan qalqalah. Mungkin ada sughra, mungkin ada kubra, mungkin ada asyaddu kubra, boleh senaraikan nanti untuk sama-sama kita buat latihan ulang kaji lah, insya-Allah. Jadi selamat mencuba dan selamat menyemak bacaan dengan guru-guru kita, insya-Allah taala. Silakan yang bagi doktor meneruskan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Haji. Kalau senarai kata dia ada hadiah tak? Hadiah boleh dipertimbangkan. Boleh dipertimbangkan nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Haji dan tuan-tuan muslim Muslimat rahmat Allah sekalian. Baik, tuan-tuan muslim Muslimat rahmat Allah sekalian. Bila Ustaz Haji menyanyikan lagu Arwah Ustaz Asri tadi, Ustaz ada satu lagu yang sangat terkesan lah dengan Arwah Ustaz Asri ni. Silakan. Tentang kehidupan di dunia ini, kita tak ada mana milik kita, tidak ada apa-apa yang milik kita sebenarnya. Sila sikit tu. Dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit saja tuan-tuan. Sila tu. Banyak tak apa. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Cukuplah kena Allah. Tengok yang asal baliklah. Tak puas ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian. Ia berkaitlah dengan perbincangan kita pada tengah hari ini. Iaitu berkenaan dengan bila disebutkan tentang keseronokan hidup atas muka dunia dan Allah buat penangguhan dan seumpamanya, yang akhirnya bukanlah semua itu terhenti di sini. Subhanallah. Bahkan kalau kita mati pada hari ini pun tuan-tuan, maka kita akan tetap akan hidup di satu kehidupan yang lain, namanya kehidupan akhirat, yang kita sebut tadi ialah Maliki Yaumiddin, iaitu Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Dan tuan-tuan perlu diingat, Allah nak supaya kita semua ini meyakini tentang kehidupan ini dia pasti ada, dan menjadi satu syarat keimanan seorang yang beriman mesti percaya kepada kehidupan ini. Betul. Nah, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Hari akhirat ni mesti. Kalau tak percaya, tidak beriman ya. Betul. Allahumma. Mana sampai ke tahap itu Allah nak supaya kita meyakini di sana ada satu kehidupan yang lain. Jadi sama ada hidup kita atas muka dunia ni senang, ataupun kehidupan atas muka dunia ni susah, ataupun apa-apa sahaja hidup kita atas muka dunia ni, tapi dia kena yakin bahawa di sana ada satu kehidupan yang lain yang bermula sangat-sangat dekat, iaitu kalau dia mati hari ini maka itulah bermula kehidupan akhirat. Subhanallah. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan rasul untuk memberitahu perkara ini. Datangkan rasul, sebab itulah dalam ayat Ustaz nak sambung sikit yang tadi, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Jadi setiap kali rasul itu datang beritahu tentang ayat, beritahu tentang bukti, semua orang akan tolak. Majoriti lah, majoriti manusia akan menolak. Sebahagian kecil akan beriman kepada rasul. Tetapi pada hakikatnya tuan-tuan, bila semua itu telah berlaku, manusia telah mati, dan sebelum kematian manusia ini banyak kali manusia mencabarnya, iaitu pada ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jadi untuk ini kita minta Ustaz Haji dulu bacalah, masya-Allah. Ayat nombor 48 sehingga ayat 50
62. Silakan. Baik, terima kasih Al-Fadhil Dr. Muhammad Luqman. Kita nak baca sekarang ni tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, iaitulah ayat yang ke-48 sehingga ayat yang ke-52. Dan nanti kita bertemu di ayat yang ke-52 tu doktor ya, ada satu kalimah yang ada sin atas dia doktor. Ya, kan mim marqadina tu doktor ya. Ditanya sin tu tersilap dakwat ke apa terlebih. Dia kat situ sakta doktor ya. Sakta. Jadi kalau kita baca waqaf, dia tak perlu kepada saktah lah, betul lah. Kalau kita baca contoh kita memang kita nak berhenti dekat situ tuan-tuan, maka kita akan baca waqaf seperti biasa. Adapun kalau kita nak menyambung, maka kita raikan wajah saktah itu, berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Jadi kita nak baca macam mana ni doktor? Kita nak baca sambung ke kita nak baca waqaf rasanya? Ustaz Ji ulang dua situlah. Maksudnya baca dua kali ya? Baca dua kali. Okey, sebagai alhamdulillah contoh pada beri contoh pada baik. Okey, baik. Silakan. Kita mulakan sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Kita baca ayat yang ke-48 sehingga ayat yang ke-52. Kita cuba bacaan murattal sabah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العظيم. Boleh tak? Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ji. Bacaan yang sangat baik dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Cuma saja sikit untuk kita sentuh bersama-sama tentang sakta yang pada tengah hari ini. Dan tuan-tuan, sebenarnya Quran yang tertulis di hadapan kita ini sudah menuruti kaedah, iaitu satu tariq, dia panggil tariq asy-Syatibiyah. Dan Ustaz tekankan sangat-sangat tariq asy-Syatibi ini kita ikut sajalah yang ada dalam ini, selesai masalah lah. Maknanya ada saktah-saktah. Betul. Kemudian dalam mad jaiz tariq asy-Syatibi ini 4 dan 5. 4 atau 5 lah. 4 harakat atau 5 harakat. Baik. Sekiranya kita baca 2 harakat, itu ada sikit problem. Betul. Ada sikit problem lah. Ini perhatian kita bersama lah tuan-tuan. Iaitu contoh. Kita nak baca Yasin tu cepat sikit lah contoh kan. Betul. Tuan-tuan boleh buka pada ayat surah Yasin ini pada ayat nombor 6. Okey. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Masya-Allah. Katakanlah dibaca
litunzira qauman ma tu dengan dua harakat. Okey, betul. Baik. Sebenarnya okey, tak ada masalah. Tapi masalah yang berlaku ialah pada saktah. Tonton balik semula pada ayat saktah tadi, ayat nombor 52. Betul. Maka pada masa itu dia masuk kepada tariq al-jazari. Jazari. Masuk tariq al-jazari tak ada saktah tu. Ini problem. Betul. Jadi awal tadi dia baca dua harakat. Tiba-tiba qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Baca saktah pula. Salah. Oh, bahaya. Salah sebenarnya. Tapi tuan-tuan, ialah begitulah keadaan. Sebab tu saya sebut tadi, untuk kita memahami itu perlu pembelajaran khususlah. Barangkali Ustaz Haji pun dia di samping-samping telah menyentuh secara tidak langsung. Tinggal lagi tuan-tuan, Ustaz minta supaya kita sama-sama beri tumpuan kepada ikut sahaja yang ada dalam mushaf ini. Betul. Itu adalah tariq asy-Syatibi. Selamat selesai. Oh, masya-Allah. Maknanya 4 harakat atau 5 harakat untuk mak jaiz, maka yang lain ikut je lah. Macam biasa sudah disediakan untuk kita. Cantik, subhanallah. Tapi kalau kita ambil yang dua, sudah hati-hati. Dia akan jadi masalah yang lain. Jadi mudah-mudahanlah untuk kita sama-sama, jadi yang selebih itu tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar lebih lanjutlah. Insya-Allah Ustaz Haji pun akan menyentuh pada masa-masa akan datang insya-Allah. Terima kasih. Baik. Tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian. Ya. Berkenaan dengan golongan orang-orang yang tidak mempercayai kepada ayat-ayat Allah, tidak mempercayai kepada utusan Allah, rasul-rasul yang sentiasa membawa peringatan kepada manusia, mereka bahkan mencabar. Nah, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Bila nak sampai apa ni? Balak ni nak sampai selalu kan orang begitu kan. Jadi nampak saya sihat je, okey aja. Tak semayang pun okey dah, tak puasa pun okey, buat jahat pun okey, tipu orang pun okey, semua okey belaka. Bila nak sampai ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang banyak di tempat yang lain, ata amrullahi fala tasta'jilu. Jangan cabar. Sampai waktu sampai. Allahu akbar. Ada. Yang lama lah nak sampai gitu. Dah lama tu kita. Allah tidak terikat dengan masa. Sebab Allah cipta masa, dia tak ada terikat masa. Betul. Yang berasa lama kita. Betul. Ada. Bila nak sampai dah. Sebenarnya tidak begitu tuan-tuan. Baik. Bahkan mereka mencabar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amtir alaina hijaratan minas sama. Cuba beri hujan batu. Allah. Akhirnya turun sungguh. Cumanya tuan-tuan nak bagi tahu bahawa tidak perlu dicabar Allah Subhanahu Wa Taala, sampai waktunya Allah akan buat. Yang inilah kita sebut tadi apa dia? Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Ini rahmat daripada Allah, dan sampai satu ketika maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buat keputusannya. Akhirnya mereka tiba-tiba mati. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, maksud mereka bila mati mereka terkejut. Tapi tak boleh nak buat apa dah. Bila sampai waktu kematian tu tuan-tuan, dengan sama ada dengan cara sangkakala, dengan tiupan sangkakala kiamat, ataupun kiamat kecil yang berlaku terhadap diri dia mati. Dan tuan-tuan, bila dia mati, duduk dalam kubur itu susah payah dah. Susah payah ni tiba-tiba Allah bangkitkan balik. Sehinggalah dia menyebutkan bahawa qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Terkejut dia, rupanya dia dibangkitkan semula. Pada hari itu tuan-tuan, pada hari itu dalam ayat-ayat lain menyebutkan bahawa mereka minta, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ya Allah, tolonglah hantar aku balik. Hantar aku balik. Nak buat balik dah amalan-amalan yang aku tak sempat buat dulu. Mintalah. Saji secara confirmnya, adakah Allah akan hantar balik? Tak dah. Tidak akan sekali-kali. Tapi maksudnya berlaku permintaan itu, maknanya nak balik. Ya, berlaku permintaan. Masya-Allah. Hatta dalam surah yang pagi Jumaat, surah Sajadah kita baca tu kan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kami tengok dah. Absarna wa sami'na, kami dengar. Farji'na, kembalikan ya Allah. Dah, tidak akan. Tuan-tuan, perlu kita ingat sama-sama bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sengaja sembunyikan semua itu. Betul. Adalah bertujuannya ialah keimanan.
nak uji iman manusia. Kalau sudah duduk depan mata cokoh dah saja. Itu bahasa standard tu. Depan mata dah. Oh tu tidak beriman lah, itu tak beriman pun memang ada dah depan mata. Betul. Beriman ni maksudnya benda tak nampak. Sebab itulah dalam surah tuan-tuan Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaib. Perkara beriman ini awal lagi Allah sebut iaitu berkenaan dengan beriman dengan benda ghaib, benda tak nampak. Masya-Allah. Kalau dah ada depan mata itu tidak perlu beriman dah. Memang ada dah. Cuba kita cakap ini Quran ini ada depan, percaya ke tidak? Memanglah dah ada depan mata. Ada kamera, ada semua kru. Memang percaya dah ada dah. Tak boleh begitu. Beriman ini Allah Subhanahu Wa Taala nak uji berkenaan dengan meyakini benda tak nampak. Jadi tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian, bakal Ustaz kembali pada Ustaz Ji dulu. Betul. Kita terima kasih Doktor, subhanallah. Terbaik sekali kupasan pada bagi Fadil Dr. Muhammad Luqman. Subhanallah. Suara subhanallah mantap rasa nak tarik diri. Doktor seorang je boleh insya-Allah. Dia tak sama saja orang muda orang tua lain. Subhanallah. Baik, jadi insya-Allah Doktor, kita dah baca tadi daripada ayat 41 sehingga ayat yang ke-52. Barangkali saya menyambung dua ayat lagi Doktor untuk menutup halaman yang ke-443 yang kita belajar pada hari ini. Jom ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan, gemakan suara kita dekat rumah kita ataupun dekat mana kita berada tu, cuba kita ikut perlahan-lahan sebab surah ni selalu kita baca. Kita nak sambung ayat 53 dan juga 54. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Mungkin sedikit Doktor sebagai penutup untuk dua ayat yang terakhir ini, ayat yang ke-53 dan juga 54 tu ya. Baik. Jadi terima kasih Ustaz Ji dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah telah menyebutkan tentang kehidupan manusia di atas muka dunia, kemudian manusia akan menemui kepada kematian. Betul. Kemudian manusia akan dibangkitkan semula. Ini akan berlaku dalam bentuk sayhah, dalam bentuk sangkakala, dalam bentuk kebangkitan semula ini. Dan kebangkitan semula ini tuan-tuan adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengira balik setiap perkara yang manusia telah buat, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Yang kalau kebaikan mithqali zarrah, masya-Allah. Kebaikan pun Allah akan kira balik. Betul. Kalau kejahatan mithqali zarrah juga, dan sebesar sekecil-kecil perkaranya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengira balik. Dan pada hari itu Allah tidak akan menzalimi lagi. Maksudnya atas muka dunia pun Allah tidak zalim, bahkan di akhirat setiap perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan, Allah akan perkirakan semuanya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah. Sebagai yang terakhir kita akan berbicarakan sedikit tentang resolusi kita pada pagi ini, pada tengah hari ini. Untuk episod kali ini tuan-tuan dan sahabat rahmat Allah sekalian, resolusi kita yang pertama, setiap kali kita naik kenderaan, syukurlah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita selamat pada ayat 44. Kemudian sentiasalah bertakwa dengan hujjah daripada Al-Quran, sejarah atau ilmu semasa ayat ke-45, dan berinfak dan berkorbanlah untuk perjuangan kita di dunia dan untuk menyampai kepada akhirat ayat 47. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Fadil Doktor. Jadi insya-Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami mohon ke hadratmu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, halaman yang kami pelajari pada hari ini ya Allah, mudah-mudahan ianya menjadi bekal buat kami, menjadi peringatan buat kami ya Allah, bahawa setiap kehidupan itu pasti ada pengakhirannya dan ianya pasti semua kami akan dibangkitkan kembali. Maka ya Allah, mudah-mudahan dalam kehidupan kami yang sementara ini kami berusaha ya Allah, dipermudahkan oleh-Mu ya Allah untuk kami mencari bekalan bertemu-Mu nanti ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah SWT perkenankan doa kita, dan pastinya moga-moga Allah SWT senantiasa lembutkan hati kita untuk kita aktifkan akaun infak kita, akaun wakaf kita, dan juga pastinya dalam menyumbang untuk sama-sama mewakafkan dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita sama-sama menyebarkan Al-Quran, melahirkan generasi jilul Quran, generasi Al-Quran insya-Allah taala. Jadi subhanallah, My Quran Time pada hari ini berakhir di sini. Kita nak ucapkan jazakumullahu khairal jazak. Tak cukup, saya tak puas bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim atas kesudian dan kesempatan bersama ke teratak My Quran Time pada hari ini. Moga-moga kata orang Sarawak, jangan jerak, jangan serik untuk terus bersama di dalam My Quran Time. Jadi insya-Allah kita jangan lupa ulangan pada malam ini, pagi besok, dan besok kita akan meneruskan halaman yang berikutnya pastinya dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.